Okey, tengok siapa yang terkeluar tu masuk semula ya. Okey, kita tengok Java language, data type, operator and expression. Okey, at the end of this topic, okey, ada dua, A dan B. Okay, this is your objective for this topic. Okay, identifier. Word to use name, constant, variable and function. Identifier are formed by combining letter, digit and underscore. Okay. Identifier. The rule of naming identifier in Java. Okay, in Java, they have a rule to create identifier. Okay, the first one. Character A to Z capital letter or A to Z. Okey, capital letter ataupun tidak. Okey, underscore or dollar sign. Ini dia yang boleh. Special symbol ada dua sahaja yang boleh. Dollar sign dan juga underscore. Yang lain tak boleh. Persen tak boleh. Per, slash tu tak boleh. Star tak boleh. Okey, special character dua sahaja. Underscore and dollar sign. Huruf A sampai Z huruf besar. Upper case and lower case A hingga Z. Lepas tu nombor, semua nombor. 0 hingga 9. Cuma ada syarat dia lagi. Syarat yang pertama, okey, ini dia. Yang kedua, case sensitif. A huruf besar dengan A huruf kecil adalah berbeza. Kalau nama kamu Azian, kamu punya variable Azian, A huruf besar. Lepas tu kamu buat lagi Azian, A huruf kecil. Dua tu benda yang berbeza. Walaupun beza dia dekat A huruf besar atau A huruf kecil, okey, dia berbeza. Tengok contoh ni. Hourly rate. 1, 2, 3, 4. 4 ini menggunakan huruf besar dan kecil yang bercampur-campur. Okey, 4 ni berbeza. Okey, the name of identifier cannot begin with a digit. However, underscore can be used at the first character while declare identifier. Okey, nombor tak boleh ada di depan. Dia tak boleh 1, 2, 3 ABC, tak boleh. Jadinya 3 syarat ni mesti guna A hingga Z, huruf besar atau kecil, underscore or dollar sign, but and then 0 until 9. Okay, cuma cannot begin with digit. Okay, only underscore. Okay, special character, special symbol, underscore and dollar sign saja. Okay. Yang ini kata not allowed ni. Ada special character not allowed. Okay, only underscore and dollar sign. Okay, ada pula reserve word yang tak boleh. Integer, int, float, char, return, off, if, while, as, or. Okay, and then blank space ataupun tab tak boleh juga. Dua perkataan. Kalau kata kita dua perkataan, katalah perkataan itu macam tadi. Hourly rate, dia tak boleh ada jarak di tengah-tengah. Dia tak boleh ada jarak. Dia kena letak underscore. Okay. Ini reserve word yang tak boleh digunakan. Dijadikan identifier. Sebab apa? Sebab Java gunakan ini sebagai dia punya code. Okay. Okay, Java gunakan ini sebagai code. Okay, kamu baca dulu tengok. Okay, seterusnya. Okay, tengok. Valid identifier dengan invalid identifier. Okay, the first one, gross underscore income. Dua perkataan, tengah-tengah dia underscore. Lihat unvalid. Dua perkataan, tengah-tengah kosong. Okay. Okay, city tag ada underscore. Continue, dia reserve word, tak boleh guna. Okay, student age. Okay, student age boleh. Ada underscore.
70 throw. Tak boleh sebab 17 tu nombor dulu di depan. Item 10 boleh sebab nombor di belakang. Count boleh. Principal plus interest invalid sebab ada plus. Okey, cuba kamu tengok. Underscore mula di depan. ABC. Underscore ABC boleh. Okey, percent change tak boleh. Okey, data dash 1. Dash tak boleh. Underscore boleh. Okey, nampaklah. Valid and invalid identifier. Nampak. Okey, beres. Okey, terusnya. Okey, kamu jawab yang pertama. Valid ke invalid? Valid. Valid. Okey, bagus. Second one. Invalid. 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 Okey, bagus sebab ada titik. The third one. Valid. 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 Okey, mula dengan underscore. Boleh. Okey, 3x. Invalid. 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 Okey, mula dengan nombor. Tak boleh. Percent change. Invalid. Invalid. Okey, bagus. Percent tak boleh. Underscore 1, 2, 3. Valid. 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 Invalid. Valid. Okey. Kau okey. Nampaknya kamu dah faham dah. Beres lah. Okey. Jadi, identifier yang pertama, kita tengok pula variable. Okey, identifier ada 3 benda. Variable, apa dia? Constant dan juga apa lagi satu? Function. Okay, variable is a name to the memory location where a value store. Okay. To store a value, we must first reserve a location in the memory of the computer. The reserved memory located in a node as a variable. A name is given to that variable, so they access the memory location by referring to the name. Variable name as also as an identifier. The variable must be declared before they can be used in coding. Okey, itulah variable. Okey, variable declaration. Okey, sekarang ni kamu tengok dekat telefon kamu ada phone book, betul? Ada. Okey, phone book kamu ni telah diberikan variable tertentu. Contohnya phone book tu ada name kan? Variable untuk name tu kita boleh masukkan nama. Okey, dia dah sediakan ruang untuk kita masukkan nama. Jadi kalau kita search value kata Rizal, akan keluar nama Rizal. Okey, Rizal tu ialah value untuk name. Okey, lepas tu ada phone number. Phone number tu, okey, data type-nya kalau kamu tengok di sini ada, okey, data type variable list. Okey, data type ada int, double, boolean, char. Kalau nama kita ialah char, character. Kalau int tu number. Kalau double ni ada titik perpuluhan. Okey, boolean ni true false. Okey, sekarang ni kalau kata name ialah character, kalau nombor phone int. Kalau kamu tengok dekat phone kamu tu, itulah dia. Okey, itulah dia. Dapat ke bayangkan? Dapat. Dapat Dapat. Okey. Jadi itulah dia yang dikatakan variable. Okey, sekarang ni kamu tengok name. Okey, name tu ialah variable. Kita boleh masukkan karakter dan number. Okey, sebab itu kita boleh bubuh nama scandal 1, scandal 2. Boleh. Okey. Dekat name ni value. Kita boleh letak juga nombor di depan. Sekretari tak boleh. Yang tak boleh tadi ialah ini. Yang tak boleh tadi ialah name tu. Nampak name ni? Satu name bawah tu value dia. Name yang atas tu.
Okey, yang bawah ni pula phone. Phone ni kita akan masukkan nombor. Kalau masukkan karakter, salah. Okey, email dia boleh masuk semua. Variable dia yang mana? Yang atas tu. Kita wakilkan. Okey, itu dia. Contoh dia example 1, integer age. Maksudnya, age tu yang boleh dimasukkan ialah integer sahaja. Okey, kalau float weight underscore 1. Okey, float maksudnya kan number di situ ialah nombor yang ada floating point ataupun ada titik perpuluhan. Dia sama dengan double. Double dengan float dia sama. Cuma double lebih banyak nombor. Float ni kurang. Okey. Variable declaration. Okey. Kat mana dia declare? Ini dia. Dalam nak buat coding, kita kena declare. Kita kena declare variable yang kita nak guna. Contohnya, kita lihat di sini count, C-O-U-N-T, T-E-M-P, result. Ketiga-tiga ini menggunakan data type yang sama iaitu INT. INT integer. Maksudnya untuk count ni boleh masuk nombor saja, temp ni masuk nombor saja, result masuk nombor saja. Okey, yang ini dia tak bagi value. Jadi kita boleh masukkan apa-apa juga value. Okey, yang bawah ni pula, yang ini dia declare dengan value. Yang ini int sum equal 0. Ini contoh apa? Contoh kita declare dalam repetition tu sum equal 0. Untuk apa? Untuk accumulator. Yang ini int base equal 32, max equal 150. Yang ini ialah dia bagi nilai pada base itu 32. Max 150. Yang atas ni example int count ni, yang ini dia tak masukkan nilai. Okey, yang pertama variable, yang kedua constant. Constant ni apa? Identifier that similar to a variable except that is hold one value while the program is active. Okey, yang ini dia bagi value base equal 32 tapi masih boleh kita ubah. Macam sum equal 0. Sum equal 0 tapi bila sum equal is sum plus 1 dekat dalam repetition, 0 ni boleh berubah. Betul? Dia akan tambah dekat dalam accumulator. Masih ingat lagi? 2 minggu lepas saya ajar tentang counter control with accumulator. Counter kita akan tambah 1. Less than 5 dia akan ulang sebanyak 5 kali. Jadi dia bagi nilai mula-mula, lepas tu dia akan boleh berubah. Okey, tetapi itu ialah variable. Tetapi kalau constant dia tak boleh lagi berubah. Kita tak boleh ubah. Contoh dia, okey, katalah ini. Okey, cuma kita kena tambah sikit. Kita kena letak final di depan. Final data type variable name. Value, fixed value. Contoh dia, ini macam tadi. Double, yang ini nama variable dia. Ini nilai dia. Cuma di depan ni ada final. Nampak tak? Pedak tadi integer saja, int pass mark 45 kan. Ini kalau ke atas tadi dia bagi value, tapi ini dia ada tambah di depan final. Jadi kita tak boleh ubah lagi. Contoh dia pi. Pi memang tak boleh ubah 3.142. Kalau kita tak berubah final, double pi, kejap lagi kan kita boleh masukkan pi nilai lain. Yang ini tak boleh. Kalau letak final memang tak boleh ubah lah. Kalau macam ni boleh ubah lagi. Kita boleh counter control, kita boleh tambah 1. Kalau accumulator kita boleh tambah nilainya. Okey, itu ialah constant. Okey, yang ketiga reserve word. Okey, Java reserve word or keyword. Okey, cannot be used as identifier. Yang tadi contoh saya tunjuk tadi. Okey, reserve word yang ada ni. Ini contohlah abstract, essence. Biasanya kita tak boleh guna final,
Yang mana Java gunakan, kita tak boleh guna sebagai identifier. Okey, boleh tak kita gunakan variable cencaluk? Boleh. Sebabnya cencaluk tak ada reserve word dalam Java. Okey, tak ada dalam Java. Okey. Saya harap kamu boleh tengok dan ingat. Cuma yang popular tu INT, for, float, while, static, private, if. Ini popular lah. Okey, dah habis variable ataupun identifier. Okey, identifier. Kita masuk yang kedua pula. Okey. At the end of this the topic, students should be able to identify various primitive data type. Okey, tadi identifier. Okey, yang ini data type. Data type ada integer, double, boolean and char. Okey, kita tengok primitive data type. Dia ada dua ya. Primitive data type dan non-primitive data type. Okey, kita tengok data ni, data type, primitive data type, boolean. Okey, numeric. Numeric ada karakter, ada integral. Okey, karakter, char, integral ada integer, ada floating point. Integer ada byte, short, integer, long. Kita pakai int sahaja. Okey, untuk floating point kamu pakai double sahaja, float itu tak pakai. Jadinya kamu tahu 4 sahaja, boolean, char, int and double. Cukup lah tu. Non-primitive kita ada string, kita ada array. Okey, dua ni kita akan belajar nanti. Okey, primitive data type. Okey, yang ini kita ambil integer saja. Yang ini kita ambil double saja, char, boolean. Okey, perbezaannya ialah yang ini nak masukkan number. Okey, yang ini floating point, ada titik puluhan. Yang ini character, yang ini true false, boolean, true false. Okey, ini ialah contoh dia. Okey, keyword dia int ataupun dia punya kod dalam Java. Int ialah integer, example nombor lah. Okey. Double position floating point, dia boleh kita masukkan titik perpuluhan. Boolean, a boolean value, true and false sahaja. Char, a single character. 1, A, 2. Okey, single character, char. Character lah tu. Biasanya karakter kita akan masukkan untuk masukkan ABC. Kalau kita masukkan 1, 2, 3, kita pakai integer. Okey, primitive data type. Primitive data type are predefined and available within the Java language. Primitive value do not share state with other primitive value. Okey. Okey, sekarang ni okey, kamu tentukan data type dia. Yang pertama. Integer. Integer. Okey, betul, integer. Yang kedua, Boolean. Boolean. boolean, betul. Yang ketiga, Char. okey, char. Yang keempat, Char. juga char, karakter. Okey, yang kelima, Double. okey, betul, double. Okey. Okeylah tu, kamu dah faham lah tu. Okey, kita masuk seterusnya. Data type, operator and expression. Okey. At the end of this topic, students should be able to identify various operator. Arithmetic, relational and logical. Okey, yang kedua, determine the operator, precedent and associativity of operator. Okey, yang ini saya tak nak masuk lagi lah. Kita masuk pada kuliah yang kedua.
Okey, pada kuliah kedua kita akan masuk ni. Okey, sebab kita dah separuh dah, 23 slide. Semua ada 49 slide. Operator ni inilah dia. Tambah, tolak, matematik operator. Okey. Ini kita masuk. Sekarang ni saya nak kamu memahami dulu apa benda yang kita belajar tadi dalam coding Java. Okey, untuk pengetahuan kamu, patutnya minggu lepas kita dah mula amali. Walaupun kita cuti, patutnya dah mula amali. Tapi minggu ni lah kita cover balik. Okey, saya nak tanya, kamu dah download ke Solo Learn? Dah. Dah. Okey, bagus. Dah mula buat? Dah. Okey. Kalau macam tu, siapa yang ada komputer, kamu boleh juga download JGrab. Okey, JGrab. Sekarang ni saya akan tunjukkan pada kamu basic kepada coding ya. Coding. Okey. Okey. Coding ni dia ada beberapa blok dia. Okey, blok yang pertama kamu kena tahu ialah komen. Kita dah belajar waktu kuliah, komen ada dua jenis. Satu single line comment. Okey. Single line comment ni dia kena mulakan satu baris itu dengan double slash. Okey, nampak yang pertama tu, baris pertama tu double slash. Okey, biasanya kita akan tuliskan nama pelajar ataupun nama yang buat coding tersebut. Waktu buat programming, kamu masukkan nama kamu. Siapa yang buat? Okey, senang untuk saya semak dan juga senang kamu cari. Okey, siapa yang buat? Biasa pelajar copy paste kawan punya assignment, kawan punya coding, tak tukar nama ni. Dia hantar je. Dia tukar nama file sahaja. Kat dalam tak tukar. Hati-hati. Okey, komen ni lagi satu ada dua, iaitu multiple line comment. Dia buka dengan slash bintang, lepas tu dia buatlah berapa line sekalipun, selagi dia tak tutup bintang slash, dia akan jadi komen seterusnya. Okey. Ini ialah komen. Okey, ini blok yang pertama. Okey, blok yang kedua. Okey, ini ialah kelas. Okey, public class, name class. Name class tu ialah nama program ini. Kalau program ni asas, katalah kelas 1 ataupun first class. Kamu bagi nama ni public class, first class. Okey, ini blok yang kedua ialah nama kelas. Nama kelas ni ialah nama program ini. Class declaration. Yang ketiga, ini ialah main method. Okey, kalau kamu tengok ni, public static void main. Main ni ialah nama method ini. Di dalam ini nanti, di dalam ini adalah body of program. Yang ini baru dia punya apa? Yang atas ni comment, yang kedua ni class declaration, buka curly bracket, tutup curly bracket. Nampak tak? Okey, lepas tu main method. Main method ni ialah dalam ni adalah body program tersebut. Input, process, output, IPO di dalam main method. Ingat tak kita buat tu? Dalam main method. Okey, public static void main, buka curly bracket, tutup curly bracket. Okey, seterusnya ini ialah output. Output ada dua, satu output statement ataupun output perkataan apa yang kita nak. Satu lagi output variable. Dia akan keluar value. Contoh yang pertama ni, buka tutup kata ni, dalam tu total sale. Jadi output nanti total sale yang akan keluar.
Tapi kalau sistem outprint ni sales, sales ni ialah variable. Kita kena declare variable. Sale ni biasanya mestilah int ya. Dalam bentuk number. Okey. Lepas tu kita boleh masukkan input. Tapi kalau nak guna input, kita kena ada import java.utilscanner import statement. Nampak? Warna merah ni ialah input punya package. Input yang package ada 3. Okey, output dia satu je. Tapi dia boleh keluarkan statement, boleh keluarkan variable. Kalau input ni, dia ada 3 package. Yang pertama, 3 line. Input Java utilscanner. Yang kedua, scanner. Dia create method. Yang ni method dia ialah SC. SC. Lepas tu get user input. Nampak ni. Sales tadi, warna hijau ni. Dia data type dia ialah int. Dia declare sebagai int. Lepas tu dia gunakan method SC. SC ni .net int. Jadinya int yang akan masuk dalam bracket ni ialah integer. Kalau dia pakai double sale. Kat sini next double. Okey. Kalau dia pakai char, dia nak masukkan perkataan char sales. Kat sini next dia lain. Okey, dia bukan pakai next char, dia pakai lain. Nanti kita tengok. Okey. Ini ialah contoh untuk coding. Okey, kita tengok pula. Sekarang ni, ini ialah paparan coding. Paparan apa? Okey, paparan JGrad. Sekarang ni kosong. Kalau saya compile, ni ialah compile. Kalau kamu tengok, dia akan tulis JGrad asas Java. Okey, operation complete. Sebab apa? Kita compile file kosong, tak ada error apa-apa. Sekarang ni saya nak buat apa? Saya nak buat comment. Comment ni kalau kita compile, dia tak keluar apa-apa. Dia tak akan keluarkan error. Okey. Okey, saya akan masukkan comment satu line. Okey. Rizal Harun. Okey, saya enter. Lepas tu, tadi kita buat apa? Kita boleh masukkan apa? Version dengan tarikh. Okey, class equal. Okey, saya masukkan version V1. Nampak? Kalau kamu tengok, tapi kecil kan? Okey, jadi kalau nak masukkan multiple line, bintang. Okey. Satu, tarikh hari ini 7/2/22. Okey. Latihan 1. Okey. Dah habis ni saya nak create apa? Yang berikutnya saya kena letak kelas. Okey, kelas. Kelas yang ini latihan 1. Ataupun asas lah, asas. Ni nampak dia masih lagi orange. Sebab apa saya tak tutup lagi komen. Saya kena tutup komen bintang slash. Nampak komen dia warna orange. Okey, kamu boleh zoom kat telefon kamu. Okey, kamu tengok. Okey, dia jadi warna orange. Jadi warna orange. Bila dia komen. Nampak ke? Nampak? Nampak. Okey. Kelas asas, lepas kelas tu saya kena buat apa? Buka curly bracket. Lepas tu di bawah saya tutup curly bracket.
Tapi sebelum tu, okey, saya delete ni dulu. Compile. Okey, bila compile, kamu scroll bawah tu, kamu tengok operation complete. Kalau complete ni tak ada error. Lepas tu saya buat kelas asas. Asas ni nama file yang pertama ni. Buka curly bracket, tutup curly bracket. Lepas tu saya compile lagi. Okey, kalau kamu tengok bawah tu complete juga. Okey, tengok ni dekat. Okey, complete. Complete maksudnya tak ada error apa-apa. Okey, blok yang pertama kita buat komen. Yang kedua, okey. Blok tu komen. Okey, yang kedua ni saya slash ni. Okey, blok 2 apa dia? Blok 2 ialah kelas. Okey, nampak? Saya boleh komen di tepi ni. Tapi pakai double slash. Jadinya satu baris yang selepas ini ialah komen. Okey. Lepas tu kita kena buat apa? Kita tab kan, kita buat ni dia. Main method. Okey, main method bawah dia kena buka curly bracket. Lepas tu tutup curly bracket. Nampak? Saya dah buat blok yang ketiga. Blok ketiga. Main method. Okey, dah buat satu blok ni kan saya akan compile. Compile. Okey, complete. Maksudnya tak ada error, bagus. Cuba saya buang satu tutup curly bracket. Saya compile. Okey. Kamu tengok dekat bawah tu dia ada error. Kalau kamu tengok dia merahkan one error. Error dekat mana? One error. Jadi kamu cek curly bracket. Error tadi nama dia syntax error. Okey, kat dalam ni saya nak buat output. Output system.out.print. Okey. Okey, saya nak keluarkan apa dia? Tadi ialah total sales. Okey, saya nak keluarkan tulisan total sale. Saya compile. Okey, nampak ni tak ada masalah. Tapi kalau saya buang semicolon, ini ialah semicolon. Saya compile. Okey, kat bawah ni ada error. System.out.print ada error. Error dia bagi tahu kat sini. Yang ini tak ada tutup curly bracket. Yang ini total print semicolon tak ada. Tengok, dia akan bagi tahu semicolon tak ada. Okey, bila letak semicolon compile, okey. Lepas tu kita boleh run general. Okey, tengok dekat output tu, total sale keluar, betul? Okey, tengok dekat bawah tu, total sale keluar. Okey, kalau saya tukar kata, okey, kelas habis. Saya compile. Saya run. Okey, apa yang kamu nampak? Telah habis. Okey, ini saya outputkan variable. Okey, saya out. Okey, saya bukan variable, statement. Okey, lepas tu saya nak masukkan input pula. Bila nak masukkan input, saya kena masukkan apa? Okey, baris yang pertama ialah import statement. Okey, import statement.
Okey, import statement dekat atas kelas. Okey. Ni blok apa? Blok 4. Blok 4 out. Okey, yang ini input blok 5. Blok 5 1 input apa dia? Import. Import statement. Import. Lepas tu okey, kita compile. Okey, tak ada error tapi masih tak boleh import lagi. Kita kena masukkan lagi statement yang kedua, scanner new scanner system in dengan anti-sale. Okey, tak apa. Kita create method dulu. Okey, kat sini kita create method. Okey, kalau ini kan saya compile, yang ini ialah blok. Blok 52 input state. Yang ini ialah input. Ini create method, scanner method, method. Okey, saya compile. Okey, tak ada error apa-apa, tak ada masalah. Lepas tu saya create yang ketiga, anti-sales. Okey. Ini ialah blok berikutnya. 53. Ini input. Okey, input value. Okey, dah. Kan? Tak ada apa-apa yang berlaku. Kalau saya run pun, dia akan keluar klip-klip tu. Saya masuk 1, 2, 3, 1, 3, 5. So, total sale tak keluar apa-apa. Sebab apa? This statement. Value kita tak masukkan lagi. Okey, blok. Blok yang ini. Okey, ini blok 4 output value. Okey, saya masukkan kat sini sales. Sales. Okey, sales ni sama kat atas ni. Okay. Sama. Compile. Run. Okey, dia berklik-klik-klik. Saya akan masukkan sales 1, 2, 3, 4, 5. Okay, saya enter. Total sales 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ini basic pada programming ya. Basic pada programming. Okey. Okey, itu sahaja.